Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Okey, kita dah sampai ke Ramadan yang ke-25 di bahagian bab kesimpulan atau bab 5. Kita dah bincang berkaitan perbincangan kajian, bagaimana menulis perbincangan kajian, bagaimana menulis 5 bahagian dalam sumbangan kajian, theoretical, methodological and analysis, empirical, praktikal dan persekitaran. Dan hari ini kita masuk lagi satu bahagian penting dalam bab 5, iaitu cadangan. Okey, cadangan. Jadi ada masa kadang-kadang saya kaitkan balik dengan sumbangan kajian, kerana dalam bab 5 tu dua perkara penting. Sebenarnya ada beberapa perkara penting dalam bab 5. Yang pertama adalah rumusan penyelidikan. Kalau ada perbincangan kajian. Kemudian kita ada sumbangan kajian dan juga cadangan kajian. Jadi kaedah penulisan cadangan dan sumbangan ni memang ada sedikit persamaan dan juga dia berbeza. Sumbangan merujuk pada kajian kita dan cadangan untuk seterusnya, generasi seterusnya kepada penyelidikan akan datang. Namun kedua-duanya ingin saya highlight, kadang-kadang bila saya tengok dalam tesis menulis secara ringkas, terlalu ringkas maksud saya. Jadi bahagian ini selalu ditegur oleh penilai, tulislah dengan lebih meluas, menggambarkan kematangan kita. Tak perlu risau, ini bahagian kita. Tetapi tetap kena ada kreativiti dalam penulisan. Okey, jangan ada typo, jangan ada error, jangan ada masalah bahasa, kan? Tak cantik susunan dia dan sebagainya. Itu kita kena jagalah. Walaupun menulis boleh banyak perenggan, sebab kita dah dapat ini kita punya penyelidikan, wajar untuk tulis kita punya sumbangan penyelidikan dan juga begitu dengan cadangan penyelidikan. Okey, kita terus kepada cadangan kajian. Okey, cadangan kajian ini kalau dilihat antara bahagian-bahagian dia boleh lebih daripada apa kat sini, tapi saya masukkan keutamaan. Ada 5 perkara utama kat sini. Adalah pertama, dalam konteks subjek dia adalah theoretical. Okey, yang kedua adalah reka bentuk. Reka bentuk ni masuk dia dekat metodologi. Jadi dia dekat data sampling. Okey, kesahan dan kebolehpercayaan dan analisis. Kalau tengok nombor 2 ni, reka bentuk, data sampling, kesahan dan kebolehpercayaan dan analisis. Kalau kita pergi dekat bahagian chapter 1, bahagian mana tahu? Limitasi. Limitasi saya pecah 2 je, iaitu theoretical dengan methodological. Cuma metodologi kita tambahlah, methodological and analysis. Dalam konteks cadangan tu harus selari align dengan limitation. Jadi kat sini pun asas dia masih lagi theoretical dan methodological dan analisis. Kerana reka bentuk, data sampling, kesahan tu dan kebolehpercayaan itu metodologi. Analisis itu dia punya pair lah, methodological and analysis. Jadi sama, kita kena menulis bahagian cadangan tu selari dengan bahagian limitasi yang kita tulis di bahagian bab 1. Okey, di sini saya jelaskan bahawa cadangan itu adalah satu pilihan keutamaan dan juga kena bagi justifikasi lah. Okey, cadangan ni bukan nak kita main bagi cadangan je. Ada 2 jenis cadangan, main belasah dia je. Tulis cadangan. Yang kedua, ibarat cadangan seperti melepaskan batuk di tangga. Bagi terapung je cadangan tu. Mentang-mentang kajian ni buat kuantitatif, dicadangkan kajian buat kualitatif. Mentang-mentang kajian ni dibuat dekat negeri Perak, dicadangkan buat kat negeri lain, di Selangor pula. Mentang-mentang kajian ni gunakan interview, dicadangkan gunakan dengan soal sidik. Kalau tanya saya, cadangan tu baik. Tapi tergantung, bantulah supaya cadangan kita membantu. Bagi researcher, new researcher baru, pengaji, PhD, master yang baru ni, dia nak jelas, dia nak faham, bantulah. Bagaimana dia nak buat, pindah daripada interview, nak jadikan soal sidik, nak rujuk siapa, kita bagilah citation, bagaimana, kenapa nak guna, jelaskan supaya cadangan itu membantu. Ingat, bahagian cadangan pun kena tulis dengan banyak, nak mengukur dari segi kematangan kita. Namun dia kena practical dan relevan dulu, relevan juga. Jadi dekat sini kita ada melibatkan bab 2 dan bab 3. Cuma analisis tu masuk dalam bab 4. Jadi bab 2, bab 3 dan bab 4. Kita pergi satu-satu. Yang pertama adalah theoretical. Ya, theoretical ni kalau dari segi cadangan, okey, kajian ini menggunakan teori A. Mungkin you kata next, you nak suggest untuk in future tambah jadi teori B. Jadi esok next researcher boleh buat guna teori A dan teori B. Mungkin nak tukar.
Jangan guna teori A lah, pakai teori B pula. Itu cadangan-cadangan yang kita boleh cadangkan, tapi kena bagilah sedikit sokongan penjelasan supaya orang nak tahu juga kenapa nak kena tukar kepada teori B. Okay. Perkembangan. Jadi bila wujud tambah, tukar dan sebagainya, and kat situ wujudnya perkembangan dari sudut theoretical. Okay, bolehlah bagi cadangan dari segi teori, prinsip, and elok daripada akademik ataupun industri atau kerajaan, konsep, and kemudian konstruk, and nak cadangkan tambah konstruk, and tukar konstruk, and tukar pemulih ubah, tambah pemulih ubah, tambah lagi faktor, tambah lagi tema. Itu consider tambah, tukar, teori, prinsip, konsep, konstruk, pemulih ubah, faktor, tema itu adalah cadangan-cadangan yang kita boleh beri dalam konteks theoretical. Okay, kedua, kita pergi kepada reka bentuk. Reka bentuk kajian. And kat sini sama juga, kita boleh tambah, tukar, perkembangan. Kalau you tengok dekat visual ni, dekat kali ni saya letak tambah slash tukar. Bolehlah, boleh tambah, boleh tukar, and nak gabung dia boleh tambah, tukar, gabung dan sebagainya, kan? Dan bila tukar tambah gabung ni jadi perkembangan. Seterusnya reka bentuk, dari segi falsafah, mungkin kajian kita guna positivism, kita nak minta ke kajian akan datang boleh explore juga buat interpretism, atau gabungan dua jadi pragmatism, kan? Pemilihan, okey, hari tu gunakan kuanti, mungkin kali nak gunakan kuali atau mixed method atau multi method. Berstrategik, okey, kemudian kat sini ada typo sikit, kan? Dia bukan ni, dia strategik saja. Okey, kemudian dia ada dari segi masa dan teknik. Hari tu buat longitudinal, sekarang buat cross sectional atau nak sebaliknya dan sebagainya. Semua elemen-elemen yang ada dalam falsafah, pendekatan, pilihan, research strategi pun sama. Hanya katakan pemilihan dan strategi tu, dia ada pemilihan dan strategi, bukan strategik. Strategi tu lain. Tu macam business lah, business strategik. Ini strategi tu maksudnya penyelidikan, ya apa, strategi penyelidikan, guna action research ke, case study ke, phenomenology ke, narrative inquiry ke, grounded theory ke, itu namanya strategi. Jadi kita guna case study, dan kajian akan datang mungkin kajian tu boleh mendekatkan dengan elemen reality supaya boleh ubah research strategi daripada case study gunakan action research. Kan? Jadi kita boleh mencadangkan dari segi aspek tambah, tukar dan juga perkembangan dalam konteks research design. Okey, seterusnya adalah data sampling. Okey, data sampling. So data sampling pun sama, ada part yang kita nak tambah, kita nak tukar, dan perkara bila tambah, tukar, gabung ni jadikan perkembangan lah. Jadi instrumen, apa lagi? Kita nak tukar instrumen, populasi, persamplan, dalam persamplan macam-macam kan. Sampling teknik, itu pakai purposive, sekarang nak pakai snowball, cadangkan buat snowball pula, pakai kota ke, itu gunakan Craig Morgan, penghitungan size sampling, boleh pakai G-power pula, boleh bagi cadangan yang tersebut dalam konteks data and sampling. Okey, seterusnya kesahan dan kebolehpercayaan. Besar ni, macam-macam kesahan. Mungkin kita gunakan kesahan itu 3 je. Boleh cadangkan lebih komprehensif, gunakan 5 kesahan dan kebolehpercayaan. And mungkin dari segi sampel tu melibatkan proses yang lebih rigorous. Okey, jadi wujudlah kita kena tambah lagi kesahan, dan juga menggunakan lain ada gunakan perisian ke untuk mengukur kesahan dan kebolehpercayaan. Okey, seterusnya adalah dari segi aspek analisis ni. Dia metodologi dan analisis. Analisis pun boleh kita tambah dan tukar. Itu dah guna analisis A. So hari ni mungkin kita nak gunakan analisis B ataupun blend. Separuh guna A, lepas tu gunakan B dan sebagainya. Jadi wujud formulasi dan juga perisian, equation, formulasi, assumption, kadang-kadang boleh berubah-ubah. Mungkin hari itu rujuk scholar A, mungkin kali ini boleh ikut scholar B pula. Jadi kita boleh mencadangkan supaya researcher akan datang boleh meneroka dan explore, dan boleh menguji dalam konteks yang berbeza, dan mungkin akan menemukan dapatan yang sama walaupun kaedah metod dan theoretical yang berbeza, tapi tetap menemukan dapatan yang sama, atau dengan ada perubahan theoretical dan metod, dapatan boleh berubah ataupun bercanggah. Jadi semua aspek theoretical, reka bentuk, data sampling, kesan, kebolehpercayaan, analisis boleh tambah, boleh tukar, and boleh gabung, boleh synergize, and boleh integrasi. Ini semua satu perkembangan, dan cadangan kita untuk researcher akan datang untuk terus berkembang, boleh terus untuk mengkaji, and elok dalam metod yang sama atau metod yang berbeza supaya topik ni terus berterusan. Dan kita pun bila buat research, kita tak nak simpan, and research kita tu ramai pengikut kita, ramai ambil manfaat benda ni. Jadi orang extend, orang adopt, orang adapt apa yang kita punya kajian. Okey,
saya tambah lagi saya ada buat star tu, tolonglah bagi cadangan yang banyak. Janganlah kita bagi cadangan sikit je kan. Banyak sebenarnya kajian kita ni nak buat 3 tahun lama nak buat kajian. Cadangan macam-macam kita boleh bagi kan. Kalau kat sini saya sebut theoretical method analysis kan. Banyak cadangan yang kita boleh bagi untuk orang extend. Jangan rasa macam bila bagi cadangan takut orang ambil. Itu tujuan dia, kita bagi cadangan untuk orang ambil, bukan untuk kita sorok. Jadi bagilah, jangan nak sorok-sorok walau ada idea. Mungkinlah kita nak buat research benda tu. Jangan fikirkan apa research yang kita nak buat selepas tu nanti. Sekarang ni kita fikir manfaat je. Apa orang dapat manfaat daripada research ni? Apa kesinambungan yang orang boleh buat daripada penyelidikan ini? Jariahkan. Share saja, ditulis dengan baik, dengan jelas supaya cadangan kita tu dalam konteks yang sangat-sangat membantu. Okey, itu saja untuk perkongsian penulisan cadangan di bahagian bab kesimpulan dalam tesis. Semoga terus mendapat manfaat. Okey, mohon maaf atas kekurangan dan kesilapan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.